Bertemu kembali dan semalam kami siarkan kenyataan ini daripada Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC sebelum pakej rangsangan tersebut diumumkan. Menurut MTUC, kerajaan perlu pastikan pakej rangsangan bagi PKS turut jamin kepentingan dan kebajikan pekerja sektor itu. Menurut Setiausaha Agung J. Solomon, bantuan itu perlu berserta dengan syarat serta peruntukan sewajarnya. Menurut MTUC, ini bagi memastikan majikan tidak membuang pekerja mahupun memotong gaji pekerja ketika negara dilanda kesukaran ekoran wabak COVID-19. Tambah MTUC, ia bimbang kerana sudah pun ada laporan segelintir majikan memaksa pekerja yang terkesan untuk memohon perberhentian kerja dan pemotongan gaji secara sukarela serta digalakkan bercuti tanpa mengendahkan arahan kerajaan. MTUC turut meminta kerajaan supaya memastikan kepentingan pekerja dilindungi dan dijadikan syarat asas untuk PKS mendapatkan bantuan keuangan yang disediakan. Tambah Solomon, sebarang percubaan majikan tidak bertanggungjawab dengan menyalahgunakan bantuan mesti dihentikan. Dan sekarang kita dapatkan reaksi daripada Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia J. Solomon kepada pakej rangsangan prihatin PKS tambahan yang diumumkan. Encik Solomon, pertama sekali berkenaan dengan pakej tersebut, adakah melihat kepada peranan PKS yang ketika ini menggaji lebih 65% tenaga kerja dalam negara, adakah pakej ini cukup untuk menjamin sejumlah pekerja ini untuk pastikan mereka masih ada pekerjaan lagi selepas tempoh PKP ini? Pertama kali, terima kasih. Kami tidak bermasalah dengan pakej rangsangan tambahan untuk PKS yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Kerana ianya masih kekalkan syarat melarang pembuangan pekerja untuk tempoh 6 bulan dan jumlah pekerja yang akan menerima faedah bertambah kepada 4.8 juta pekerja. Dengan penambahan peruntukan kepada hampir 14 bilion. Yang tidak selari adalah syarat melarang pembuang pekerja terhad kepada pekerja bergaji 4,000 dan ke bawah. Bagaimana pula pekerja bergaji antara 4,000 hingga 8,000? Mereka tidak diberikan jaminan ini. Kerana kategori ini merangkumi hampir 50% jumlah pekerja sektor PKS. Jadi kami merayulah kepada kerajaan untuk tidak mengabaikan golongan pekerja ini kerana kebanyakan mereka adalah miskin bandar atau urban poor, dan kalau mereka kehilangan gaji atau pekerjaannya, ia akan menjadi masalah yang amat besar bukan sahaja kepada negara, juga kepada kerajaan. Adakah Encik Solomon melihat kepada sektor yang memerlukan ataupun kerana kita tahu ada pelbagai spektrum dalam SME pada ketika dan PKS pada ketika ini. Adakah Encik Solomon melihat sektor yang memerlukan dapat apa yang mereka perlukan, sektor yang kurang perlukan ataupun kurang dapat apa yang mereka perlukan? Kerana ketika ini ada polisi yang one size fits all berbanding dengan polisi yang lebih terfokus, tersasar kepada sektor-sektor tertentu dan juga syarikat-syarikat tertentu. Sektor PKS sekarang menikmati pinjaman tanpa faedah, potongan sewa premis, perniagaan dan macam-macam lagi untuk memperkuatkan aliran kewangan mereka bagi memastikan mereka terus berdaya saing mengatasi kegawatan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Sama ada cukup atau tidak akan bergantung pada cara yang digunakan berdasarkan penyata imbangan yang terus. Dan kerajaan pula harus menggunakan kuasa untuk memperkenalkan peraturan bagi melarang sebarang pemberhentian kerja oleh majikan, dan mereka tidak boleh potong gaji, mereka tidak boleh paksa ambil cuti tanpa gaji, dan jika tidak maka segala bantuan yang diberikan oleh kerajaan tidak bermakna kerana janji kerajaan ialah ambil peduli mengenai kebajikan rakyat khususnya pekerja. Tidak one size fits, tidak sesuai, tetapi mungkin polisi yang lebih berfokus kepada mereka yang benar-benar perlukan bantuan, kerana dengan pakej ini pun masih ada alasan bahawa sukar untuk majikan memenuhi syarat untuk membuktikan perniagaan mereka merosot 50% atau lebih
bagi mendapatkan bantuan subsidi upah pekerja. Jadi bagaimana perlu MTUC memainkan peranan untuk memastikan bahawa majikan ini kekalkan pekerja, majikan ini pastikan bantuan tersebut sampai kepada pekerja dan seperti kenyataan yang dikeluarkan semalam ataupun sebelum ini oleh MTUC bahawa majikan tidak gunakan wang ini untuk kepentingan peribadi mereka. Bagaimana peranan MTUC dalam pastikan semua ini berlaku? Syarikat-syarikat ini mempunyai penyata kewangan dan khidmat akauntan. Yang mungkin menjadi sukar ialah mengemukakan bukti jika hanya mahu mendapatkan bantuan kewangan. Sungguh pun perniagaan mereka tidak terjejas sangat. Perkara yang kami bimbang ialah kelonggaran yang diberi kepada majikan oleh kerajaan untuk merunding semula kontrak pekerjaan termasuk terma-terma yang melibatkan pemotongan gaji dan pengambilan cuti tanpa gaji semasa PKP ini. Sepanjang tempoh PKP ini, sejak 18 Mac, MTUC telah terima lebih daripada 300 aduan di mana majikan sedang menggunakan pelbagai hela dan taktik untuk mendapatkan persetujuan pekerja dengan alasan mengurangkan kos operasi dan tekanan sama ada kehilangan kerja atau potongan upah pekerja. Ini tidak adil kerana ia amat menjejaskan kebajikan pekerja. Di sini kami merayulah kepada semua pekerja untuk mempertahankan hak mereka dalam situasi yang di luar jangkaan mereka. Majikan serta kerajaan kita bertanggungjawab untuk memastikan kita tidak hilang mata pencarian kita. Kerajaan perlu mewujudkan peraturan pekerjaan kecemasan ataupun emergency employment regulation menerusi kuasa-kuasa yang ada di dalam Menteri Sumber Manusia untuk memastikan majikan tidak membuang pekerja atau potong gaji mereka atau paksa mereka ambil cuti dan sebagainya. Kita pun beri ruang untuk pekerja-pekerja mana yang sekiranya mereka ada masalah untuk hubungi MTUC melalui email kami mtuc.covid19@gmail.com untuk memajukan aduan-aduan pekerja atau kerana kami sedia membantu mereka. Dan dalam tinjauan yang kami lakukan di astroawangi.com, ada mereka di luar sana menyatakan bahawa tempoh PKP harus dilanjutkan lagi untuk memastikan kesihatan komuniti dan juga rakyat di Malaysia. Bagaimana jika ini dilanjutkan? Adakah ini akan memberikan tekanan kepada pekerja dan juga majikan dan apakah peranan MTUC secara ringkasnya? Cik J. Solomon. Secara ringkas memang kami semua nak balik ke pejabat kami menjalankan tugas kami, tetapi sekiranya nyawa kami itu ada nyawa kami itu bahaya untuk balik kerja kerana pandemik krisis ini, dan sekiranya orang yang menjangkit penyakit itu meningkat, dan memanglah kita pun tidak mahu pergi kerja kerana ini akan bahayakan nyawa kita. Tetapi kita haraplah perkara ini boleh selesai, dan walaupun sekiranya ditangguhkan, ini adalah tanggungjawab kerajaan dan majikan untuk menjaga kebajikan pekerja. So kami adalah pekerja golongan pendapatan rendah dan memang majikan harus bayar gaji kita lah. Jangan paksa kita ambil cuti tanpa gaji, jangan potong gaji kita semua. Oleh kerana itu kita minta kerajaan buat satu peraturan employment emergency regulation lah, supaya majikan tidak boleh salah gunakan kuasa mereka. Terima kasih Encik J. Solomon, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, membincangkan berkenaan dengan pakej prihatin PKS dan juga bagaimanakah perlindungan diberikan kepada pekerja ini. Kita akan berhenti di sini. Saya Rizal Zulkafli, ini Niaga Awani. Teruskan bersama kami untuk perkembangan lanjut dan juga perbincangan berkenaan dengan pakej PKS tambahan tersebut. Salam hormat.